Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Mahmud, nombor metrik A171422. Baik, saya akan berkongsi serba sedikit tentang sikap orientalis terhadap hadis. Baik, kita pergi kepada pendahuluan. Kajian tentang timur, termasuk tentang Islam yang dilakukan oleh orang barat telah bermula sejak beberapa abad yang lepas. Namun baru pada abad ke-18 gerakan pengkajian ketimuran ini diberi nama Orientalisme. Walaupun telah banyak kajian tentang Orientalisme, tapi dalam perkembangan pemikiran akhir-akhir ini tema Orientalisme ini menjadi semakin relevan untuk diangkat kembali. Sebab ia mengambil pandangan tentang kritik-kritik para Orientalis tentang Islam menjadi trend di kalangan sementara cendekiawan Muslim. Baik, Orientalisme merupakan satu cara pandang orang Barat terhadap bangsa-bangsa selain Barat. Bangsa-bangsa selain Barat yang dimaksudkan iaitu bangsa-bangsa daripada Timur Tengah dan Asia yang dilihat dengan kacamata ataupun dengan mata yang dianggap penuh prasangka. Bangsa Barat ni mencuba membantu membuat kajian tentang konsep-konsep kebudayaan, sejarah dan juga agama dan bangsa. Timur tentunya dengan metod dan pendekatan kajian khas Barat. Tulisan dalam artikel ini berupaya menelusuri serta mentelaah kritis tentang beberapa pemikiran para orientalis dalam bidang pembelajaran tafsir dan hadis. Pandangan orientalis terhadap hadis. Kita ambil pandangan yang pertama iaitu pandangan Ignaz Goziher tentang autentisitas hadis dan juga hukum Islam. Dalam pandangan Goziher, hadis dan sunnah adalah dua hal yang berbeza. Ia menyatakan bahawa hadis bermakna satu disiplin ilmu teoritis dan juga sunnah adalah kompendium iaitu peraturan praktis. Satu-satunya kesamaan sifat antara keduanya adalah bahawa kedua-duanya berakar secara turun-temurun. Baik, Goziher menyatakan bahawa kebiasaannya yang muncul dalam ibadah dan hukum yang diakui sebagai tata cara kaum Muslim pertama yang dipandang remeh dan telah dipraktikkan dinamakan sunnah atau adat, iaitu kebiasaan agama lah. Adapun bentuk yang memberikan pernyataan tentang tata cara, itu disebut hadis atau tradisi. Baik, Goziher menyatakan perbezaan sunnah dan juga hadis bukan sahaja dari makna itu sendiri, tapi ia juga melebar pada adanya pertentangan dalam hadis dan sunnah. Goziher menyatakan bahawa memang betul pengertian sunnah dan hadis dibezakan satu dengan yang lain. Baik, seterusnya yang kedua iaitu ketidakmungkinan kesahihan hadis dalam masyarakat Islam abad pertama. Keraguan Goziher tentang keabsahan dan autentisitas hadis bukan sahaja ketika ia mengemukakan makna hadis dan sunnah yang kemudian mendapat kedudukan dalam Islam. Ia melihat faktor lain tentang keadaan masyarakat Islam abad pertama Hijriah di mana hadis saat itu mula memasuki perkembangan awal. Ketika membahas perkembangan hadis pada masa Umayyah dan Abbasiyah atau lebih umumnya pada abad pertama Hijriah, Goziher menggambarkan sebagai keadaan masyarakat yang belum memiliki kemampuan yang cukup untuk dari segi memahami keagamaan yang kompleks. Pada saat itu buta huruf masih berleluasa di mana-mana. Kebudayaan yang berpusat pada lingkungan istana serta kebiasaan di kota-kota besar ternyata masih bersifat sekular dan lepas dari agama. Azami mengemukakan beberapa alasan yang dipakai oleh Goziher untuk membangun masyarakat Islam abad pertama, yang iaitu seperti
Yang pertama, okey. Alasan yang pertama iaitu orang-orang Islam berperang dengan baju Islam. Mereka membangun masjid-masjid, tetapi di Syam mereka tidak mengetahui solat 5 waktu yang wajib itu. Sampai untuk mengetahui hal tersebut, mereka memeriksa kembali kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, alasan yang kedua, orang Islam ternyata tidak mengetahui cara-cara mengerjakan solat. Oleh kerana itu tidaklah pelik bila di kalangan suku Bani Abdul Al-Asyal hanya terdapat seorang budak yang dapat menjadi imam. Yang ketiga, alasan yang ketiga iaitu masyarakat Islam ternyata benar-benar bodoh sekali sampai mereka tidak faham apa yang dimaksud dengan zakat fitrah. Seterusnya, alasan yang keempat, bangsa Arab pada masa itu belum matang dalam pemikiran Islam hingga mereka ada keharusan untuk tidak memulai dengan kata assalamu alallah. Assalamualaikum. Baik. Alasan yang kelima adalah orang yang membaca syair di mimbar tetapi ia menyangka dirinya sedang membaca Al-Quran. Baik, seterusnya alasan yang keenam, Ghaziya menuturkan bahawa bimbingan rasmi dan kegiatan penguasa untuk memalsukan hadis sudah ada sejak dulu dalam sejarah Islam. Baik, seterusnya untuk pandangan yang ketiga, implikasi keadaan sosial politik terhadap hadis. Baik, para ulama hadis menetapkan 5 syarat bagi sahihnya sebuah hadis. Di antara kelima syarat tersebut, 3 berkenaan dengan sanad dan 2 berkenaan dengan matan. Yang berkenaan dengan sanad harus bersambung. Semua perawi juga harus siqat dan juga dhabit. Sedangkan yang berkaitan dengan matan adalah keharusan tidak adanya syaz dan ilyat pada hadis tersebut. Ghaziya memandang bahawa secara faktual penelitian keabsahan hadis yang dilakukan oleh ulama klasik tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini kerana kesalahan metod yang dipakainya. Hal itu kerana para ulama menurutnya lebih banyak menggunakan metod kritik sanad dan kurang menggunakan kritik matan. Oleh kerana itu, Ghaziya kemudian menawarkan metod baru iaitu kritik matan saja. Baik, ia menyatakan bahawa untuk memahami dan menetapkan kesahihan hadis tidak hanya disandarkan pada analisa terhadap sanad hadis saja. Lebih jauh, hal tersebut dilakukan guna menggambarkan sampai sejauh mana hubungan teks hadis dengan keadaan eksternal atau latar belakang keadaan sosial politik di mana hadis tersebut muncul. Baik, seterusnya, pandangan Joseph tentang otentisitas hadis dan hukum Islam. Baik, yang pertama, pandangan Joseph, sunnah dan konsepsi orang Arab kuno. Baik, tidak berbeza dengan pendahulunya, Ignaz Ghaziya yang mengatakan bahawa konsep Islam tentang sunnah tidak lebih dari sekadar adat kebiasaan, tradisi dan kebiasaan nenek moyang Arab. Baik, Sanchez mendefinisikan sunnah sebagai konsepsi Arab kuno yang berlaku kembali sebagai salah satu pusat pemikiran dalam Islam. Sanchez menilai bahawa sunnah lebih bererti pada praktik ideal dari komunitas setempat atau doktrin yang muncul ke permukaan. Baik, dalam makna yang sama, Fazlur Rahman menyimpulkan makna sunnah menurut Sanchez sebagai tradisi dari Nabi tidaklah ada sama sekali sampai pertengahan abad kedua, bahawa kebiasaan ataupun sunnah sebelum waktu itu tidaklah dipandang sebagai sunnah Nabi tetapi sebagai sunnah masyarakat, kerana sunnah tersebut terutama sekali adalah hasil penalaran bebas orang-orang. Baik, yang keempat, kritik terhadap tesis keraguan otentisitas hadis Ghaziya dan Sanchez. Banyak karya tulis ilmiah yang dianggap keraguan
hadis yang dilontarkan dua tokoh orientalis tersebut. Di antaranya Fazlur Rahman mengembangkan kritiknya terhadap tesis Gozia dan Sanchez tersebut. Okey, menurut Rahman, mereka gagal menemukan perbezaan penting antara hadis dan sunnah. Akibatnya mereka sampai pada kesimpulan bahawa sunnah Nabi adalah kenyataannya bukanlah dari Nabi, tapi merupakan tradisi umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Islam. Ada beberapa yang dianggap Gozia dan Sanchez sebagai dasar kesimpulannya tentang keraguan terhadap hadis. Di antaranya bahawa mereka menganggap masyarakat Islam sebelum abad kedua dan ketiga Hijriah adalah masyarakat yang belum memahami tentang keagamaan. Okey, buta huruf bermaharajalela di mana-mana, yang mana keadaan ini mengakibatkan peninggalan tertulis yang nyata menunjukkan terpeliharanya hadis secara dasar. Baik, kesimpulannya, metod para orientalis tidak dibangun atas dasar keimanan, padahal ilmu mengenai Al-Quran adalah menyangkut masalah keimanan. Oleh sebab itu, kaum muslimin perlu berhati-hati ketika membaca karya orientalis mengenai Al-Quran. Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Zaid Ibnu Aslam, Ibnu Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Ad-Dahaq, Ibrahim An-Nakhai menyatakan sesungguhnya ilmu ini adalah din, iaitu agama. Oleh sebab itu, perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agamamu. Baik, ada beberapa pemikiran sebagai kesimpulan dari pandangan Gozia dan Sanchez yang saling berkaitan satu dengan lainnya tentang otentisitas hadis yang seperti berikut. Yang pertama, hadis merupakan produk atau buatan kaum muslim dari abad kedua dan ketiga Hijrah. Yang kedua, masyarakat Islam sebelum abad kedua dan ketiga Hijrah belum memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami tentang keagamaan, memelihara keagamaan dan mengembangkan agama yang kompleks. Baik, yang ketiga, kelangkaan peninggalan tertulis yang nyata-nyata menunjukkan bahawa hadis tidak dapat dipelihara dengan dasar dan tertulis, dan hadis merupakan hasil perkembangan setelah Islam menemukan perkembangannya dalam hal itu, iaitu abad kedua dan ketiga Hijriah. Produk hukum Islam merupakan gambaran yang muncul dari hasil perkembangannya pada abad kedua dan ketiga. Sebahagian besar sanad hadis merupakan rekayasa yang didasari oleh teori projecting back atau memproyeksikan kebenaran satu hadis pada orang sebelumnya dan sebelumnya sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya rasa dari sudut kata-kata dan ajaran yang asli, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan bahasa Arab sebagai ungkapannya, dan bahasa Arab hingga kini dapat dipelihara keasliannya. Pengumpulan dan pemeliharaan pengajaran-pengajaran asli pada zaman kemudian ini terbukti dari informasi, iaitu daripada hadis lah. Disampaikan dari satu generasi ke satu generasi berikutnya dengan nama orang-orang yang bertanggungjawab dalam menyampaikan pengetahuan itu. Baik, dalam hal ini memberikan landasan yang kuat untuk melakukan penelitian dan juga rujukan, mengingatkan hal ini menjadi jelaslah bahawa satu metod yang unik telah diilhamkan kepada masyarakat Islam dan tak seorang pun telah mengembangkan satu metod yang lebih baik. Saya rasa cukup saja setakat ini untuk pembentangan saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.